Ni kan memuliakan ulama kan. Memuliakan ulama. Jumpa tak? Makcik Leha semua jumpa tak? Memuliakan ulama ni. Bab baru. Ya, 187. Ah ya betul. Ibu Alzia nak tengok ke online tu? Duk tengok ke online? Memuliakan ulama. Apa tajuk dia? Tajuk dia tu kan? Yang tu menghormati ulama. Menghormati ulama. 187. Siapa cetakan yang warna pink apa warna apa? Purple apa 187. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni pagi ini kita dapat bertemu semula bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Dan kita berhenti pada babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Bab berkenaan dengan menghormati ulama dan juga orang-orang tua, kibar ni orang-orang tua lah. Wa ahli al-fadli, dan orang-orang mulia, dan mendahulukan mereka ke atas orang selain mereka, dan meninggikan majlis mereka, dan menzahirkan martabat mereka. Baik. Kata Maulana Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa'un وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. Wa anhu, ini bab pada menyatakan memuliakan ulama, menghormati para ulama dan juga orang-orang yang tua.
dan ahli yang mulia, orang-orang yang mulia, dan mendahulukan mereka ke atas selain mereka. Jadi Tuan Guru di sini menceritakan selepas daripada cerita menghormati ibu bapa, betul tak? Betul? Lepas tu menghormati ibu bapa, kemudian menghormati keluarga, mula-mula kawan-kawan ibu bapa, betul tak? Ibu bapa, kawan-kawan ibu bapa, kemudian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini menghormati apa? Ulama-ulama pula. Maka itu adalah sebahagian perkara yang perlu kita ambil berat. Dan kata Tok Guru, kalau ada di kalangan kita orang tua dan bukan orang tua, maka mesti dahulukan orang tua. Jangan kita lebih daripada orang tua. Baik. Kata mau nak share di sini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Firman Allah Subhanahu wa taala, adakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Maknanya apa? Beza ulama dengan bukan ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas di sini menunjukkan tingginya darjat para ulama. Ini ulama, kita kena fahamlah maksud ulama di sini bila disebut dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ulama dengan arti kata yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata betul lah, apa ahli perubatan ulama juga, ulama juga orang yang berilmu juga, orang ahli engineer ulama juga, berilmu juga. Tapi yang di sini dipanggil berdasarkan makna syarak adalah ulama itu mereka mewarisi ilmu Rasulullah. Mewarisi ilmu Rasulullah maknanya ilmu apa? Ilmu agama, ilmu hadis, ilmu tafsir, kesemuanya. Tambah-tambah yang mewarisi ilmu Quran itu lebih-lebih lagi. Quran. Qari apa semua tu kena jagalah, qari dan sebagainya. Jadi orang kalau dia tu contohnya kan, apa ulama tu menghafal Quran, ambil berat Quran, tafsir dan sebagainya, itu tanda inayah Allah Taala kepada dia. Bukan semua orang boleh hafal Quran, betul tak? Bukan semua. Jadi bila orang tu dia hafal Quran, dia ambil berat pada Quran, kita tahu tu Allah Taala bagi perhatian, inayah kepada dia. Ya. Ya. PhD. Ada di sini yang dia ilmu ada banyaklah. Maksudnya dengan arti kata ulama ni ada dua peringkat. Pertama ulama yang atqiya. Atqiya tu yang bertakwa. Ulama dan beramal. Yang itu memang kita paling tinggilah. Paling tinggi. Boleh? Yang kedua sikit mungkin kurang sikit amal dia. Dia hafiz Quran. Dia ulama, dia apa? Cuma dia ni ni sikitlah kita panggil apa? Ada kita panggil apa? Kurang sikitlah nampak dia beramal apa semua tu. Nampak kuranglah sikit warak dia tu. Tapi kena hormat juga kerana ilmu dia. Kerana ilmu dia. Jadi ala kulli hal kerana dia memiliki ilmu kena hormat juga. Tapi kalau orang tu contohnya kita sebut menyanggahi ilmu dia, ni lain cerita. Dengan orang yang kita panggil kurang beramal sikit, betul tak? Yang seorang ni kita nampak zahir warak dia, kan Tok Guru kan kadang-kadang kan zahir warak dia, kita tengok dia ingat Allah Taala, itu jelas lah. Ada setengah ni ulama biasa aja kan. Boleh dia setakat zahir di kelas aja, yang lain tak berapa nak nampak, maka pada itu kurang sikit. Boleh darjat dia berbanding orang yang kita mengingatkan tentang Allah Subhanahu, tapi wajib hormat dia tak? Hormat dia juga. Ada setengah lagi, yang ni ada ilmu tetapi amal dia menyanggahi ilmu dia. Tu dia. Itu kita kata tak ada hormat. Itu memang tak ada apa? Tak ada hormat. Ya. Kita kata daripada segi akhlak dia, dari segi akhlak dia mungkin kita panggil cakap kasar sikit gitu kan, contohlah kan. Ataupun kita itu kita panggil
kita ambil ilmu je lah, tak ambil akhlak dia lah. Tapi afdalnya kalau ada orang lain yang ada ilmu dan ada akhlak, lebih elok kita ambil daripada orang yang ilmu dan akhlak. Boleh? Ambil pada tu lah. Sebab akhlak ni dia berjangkit. Akhlak ni apa? Dia berjangkit. Mana dia apa? Kalau kita duduk dengan orang tak ada akhlak, kita berhidup sekali. Dia kata tok guru kita jenis maki orang, anak murid pun kuat maki orang juga. Tu dia. Faham? Tu memang kita panggil kena berjaga-jagalah dalam apa? Mengambil ilmu. Boleh? Baik, dia kena jaga-jaga baik. Itu dia panggil makna ulama di situ. Dan kita sebut ulama ni, kita sebut tadi yang mewarisi Nabi. Bila mewarisi Nabi, nak ulama yang betul lah. Ulama yang betul itu maksud dia apa? Atas akidah ahli sunnah. Tu ulama Syiah boleh tak? Ya. Itu memang itulah fitnah di kalangan orang awam lah, orang umum kan. Dia tak tahu macam mana nak kita macam mana nak tahu dia ni orang layak ke tak untuk kita ambil ilmu je tak kat situ kan. Betul? Kita kata yang pertama zahirnya kita ambil apa tahu tentang siapa guru dia mengaji. Guru dia. Kita kena selidik. Sebab tu kalau kami waktu mengaji dulu kan, awal-awal kita belajar tentang kitab adab mengaji. Adab mengaji. Waktu adab mengaji tu dia cerita nak pilih tok guru ni macam mana. Dia cerita kalau kita nak melazimi satu-satu tok guru, jangan terus pergi kat tok guru saya nak mengaji. Jangan itu. Tak boleh macam tu. Maksudnya ataupun kita duduk dengan tok guru tu melazimi dia terus, jangan macam tu, relax dulu. Dia cerita Imam Abi Hanifah ajar kita nak mengaji selidik dulu tok guru tu paling kurang sebulan. Dia kata tu dulu. Imam Abi tengok dulu. Test dulu. Test dulu kita mula-mula kita tengok. Tanya. Ni apa kita panggil apa tok guru ni. Kita tengok, tanya kawan-kawan, tok guru ni dia lulusan mana? Dia tanya orang sekeliling ke, ataupun mungkin orang yang kita percaya ke, orang yang kita dah ni kan. Siapa mengaji mana? Apa dia mengaji berapa lama? Ada ni tak kita panggil apa pengiktirafan daripada ulama-ulama dia kepada ulama-ulama sekitar tentang dia ke? Itu kita selidik. Boleh? Itu utama. Kalau contoh dia ada pengiktirafan apa semua, jangan duduk lagi, relax dulu. Jangan duduk lagi. Relax lagi. Tengok dulu. Kita duduk, maksudnya kita panggil majlis umum. Dia ada majlis umum. Kita duduk dengan dia. Maknanya pergi majlis umum tu, tengok sesuai tak gaya penyampaian tu dengan kita. Tengok tu kadang-kadang rasa tak berapa nak apa? Tak berapa nak kenal. Maksudnya gaya penyampaian ustaz ni, ustaz gaya dia masing-masing, betul tak? Ada ustaz ni dia detail, boleh? Ada yang apa? Cakap lepas. Ada yang kita kata dia cakap apa dia syarah tu syarah terlalu simple. Lawak aja kan. Ada ustaz ni dia kita kata apa? Cara penyampaian dia mudah. Ya, kadang-kadang kita kata menarik, tak bosan. Macam itulah. Macam-macam orang ada boleh pilih. Tak boleh. Jadi kalau kita contohnya pergi minta terus kat tok guru, contoh saya nak belajar, padahal kita tak tahu lagi penyampaian dia sesuai kepada kita. Sehari tiba-tiba kita mengaji dah ni, tok guru kata kita apa? Kita jumpa setiap hari Khamis mengaji kitab, contoh mengaji kitab. Boleh setiap hari Khamis mengaji kitab. Lepas tu tiba-tiba hilang. Anak bukan itu hilang. Tak boleh mengaji sat. Tok guru ni tak berapa nak kena dengan saya. Lepas tu hilang. Maka kata Imam Abu Hanifah, jangan buat macam tu. Takut tok guru tu terasa, maka kita ilmu tidak diberkati. Tu. Tak boleh. Sebab tu kita kena apa? Teliti dulu, tengok dulu. Betul.
Macam ni kena hormat ulama, kena. Jadi sebab tu kita bagi ni kalau dah sabit contoh ustaz tu berilmu kan. Memang kalau ibu-ibu kan kita tambah kami di Al-Azhar pun kan. Hatta kami mengaji di pondok-pondok. Contoh guru ni penyampaian dia pun kita kata ada yang menarik, ada yang tak. Tapi alim, semua alim. Tapi Allah gaya cakap tengok kitab ni Tauqirul ulama bermula tu dia. Kita layak. Faham tak? Gitu dah. Bermula dipanjang tu, bermula menghormati ulama. Itu kan. Dia kalau contoh memang tak boleh ceramah lah. Kalau baba macam tu memang tak, dah tidur memang tak pandai. Memang tak boleh ceramah. Kalau dia ceramah rena. Tapi ilmu memang masya-Allah. Kita panggil dia punya teliti tu. Contoh tauqir. Tauqir ni isim ke, fi'il ke, haraf. Kenapa isim? Isim jenis apa? Tu dia. Semua halus. Baca tauqirun ke, tauqirin ke, tauqiran. Kalau baca tauqirun sebab apa? Kalau baca tauqirin sebab apa? Tu dia. Udah. Setengah kawan-kawan saya dia tak suka laju-laju sangat. Dia suka yang macam slow-slow macam tu. Ada setengah laju kami tak dapat lah ustaz. Yang contoh Cik Leha. Kan Cik Leha kan? Kan? Ada je komplain tu Cik Leha tu. Boleh dah. Kan sebab laju semua. Setengah orang yang dia cerdik, dia tak mahu slow-slow. Dia kata benda ni saya dah sekali pintas lah dia faham. Macam tu. Jadi tok guru ni macam-macam jenis. Sebab tu Imam Abu Hanifah kata kita pastikan dulu letak belakang guru. Kalau contoh kita ada orang yang kita percayai, ambil nasihat depa. Ada orang contohnya yang masyhur dengan menuntut ilmu, ambil nasihat depa. Kawan-kawan kita yang kita tengok dia ni rajin menuntut ilmu. Hang ngaji ustaz tu okey, tanya mesyuarat kan. Gitu. Lepas tu bila kata contoh ada latar belakang elok ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Wahabi, contoh kan. Kan? Bukan Syiah, bukan Syiah kan. Betul kadang-kadang risau ngaji rupanya ayah pin. La ilaha illallah. Ngaji ayah pin. Tak selidik dulu. Orang ngaji rupanya. Ngaji mana? Dia dulu baca buku Quran terjemahan aja tak ada. Tu dia. Betul. Tapi sedap dia hurai. Tak kira lah sedap tak sedap. Boleh? Ngaji berapa lama? Adalah dia setahun dua. Dia pergi Mesir sebulan, lepas tu dia balik. Cuba Allah. Ngaji apa? Sebulan dapat apa? Boleh faham tak? Dia sebulan balik. Faham tak? Itu kena selidik. Kena tahu latar belakang penting. Sebab ilmu yang kita ambil itu agama. Kalau kita kata urusan benda duniawi, kalau rugi kat sini je. Tapi kalau agama, kalau rugi di mana? Di akhirat. Tambah-tambah kalau kita ambil akidah silap. Ustaz tu kata apa? Duk tak habis-habis. Tiap hari duk meratik mak ayah Nabi dalam neraka. Mak ayah Nabi dalam neraka. Kita berheran ustaz ni. Ini neraka. Awak dia beling ustaz ni orang duk buat maulid relax dia bidah maulid. Kita maulid buat apa? Kita cerita sirah. Betul tak? Bukan kita pergi buat parti clubbing ke apa. Bidah ni benda tak patutnya. Nabi haram buat. Maksud siapa yang buat maulid ni maka dia lagi jahat daripada penzina. La ilaha illallah. Apa pula? Kita selawat tu dituntut agama tak? Kita baca sirah hadis Nabi SAW dituntut agama tak? Itu agama mekuk mana jadi lagi dahsyat daripada dosa besar tu. Tu kita panggil berilmunya dia.
Betul. Sebab tu kita tengok kan, kita sebenarnya kita dengan hati nurani pun kita boleh faham. Macam mana kata berzikir boleh ni? Kalau contoh masalah zikir menari khilaf, itu kita boleh faham lah. Kita boleh faham. Kita tengok sikit ilmu dia belajar dia memang dia kata tak faham PhD lah kan. Dia pusing. Itu dia nak Itu dia panggil fitnah lah, fitnah. Zaman akhir zaman ni kadang-kadang kita tak boleh nak ngelak lah. Tak boleh. Ya, memang menakutkan. Sebab tu kata-kata lah kali inilah jangan lepas daripada kita selidik apa semua, lepas tu apa semua ni kita doa munajat pada Allah Taala, jujur, ya Allah, bawa aku kepada orang yang bawa kepada Engkau. Ya, betul, doa. Banyak baca doa kafi je, surah kafi, dan yang paling penting banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak selawat ni kira bagi saya lah. Pengalaman saya memang kalau kita banyak berselawat ni, Allah Taala akan bawa kita memang kepada orang-orang baik. Memang orang baik saja. Ini pengalaman saya lah. Tak kisah Ibrahim ke apa semua. Ini pengalaman saya, bukan nak kata saya wali dah kan. Ni baca wali apa dia dah. Saya daripada sekolah menengah memang saya selawat, suka selawat. Tapi tak tahulah, bukan nak kata takdir Allah Taala. Betul. Kan ustaz apa kan kita kat sekolah dulu kan banyak selawat. Saat-saat apa? Selawat, ini selawat. Jadi kita doa amal selawat. Tapi memang bagi pengalaman saya, Allah Taala mesti bawa pada orang yang baik. Kawan pun contohlah saya, kalau di sekolah dulu saya sekolah agama Arau, SMK Arau Perlis kan. Kawan-kawan saya tak minat nak kawan yang ngarut ni. Macam-macam bawa kawan. Lepas tu jumpa kawan-kawan baik, masuk kuliah Islam. Kuliah Islam ni kawan-kawan saya budak-budak cerdik kan. Bagus sungguh lah kata. Jahat pun selalu main lambat kot kelas je, itulah jahat pun. Tak ada lah kita panggil yang ni kan, ngarut-ngarut apa semua. Jahat kuliah Islam, pergi sekolah tak pakai kasut, itu je, pakai slipper. Itu bisa jahat. Walaupun tak kenal juga kan. Tapi kiranya bagus-bagus. Lepas tu terdetik ATP Mesir. Di Mesir, mudah Allah Taala jumpakan dengan tutup guru yang soleh, yang warak, yang apa. Malah kali jumpa dengan mufti Mesir tu. Mufti Mesir tu rezeki paling besar lah Dr. Ali Jumaah kan. Itu. Bawa kita ingat Allah Ta'ala apa semua. Jadi sebab apa saya rasa bukan apa keberkatan berselawat pada Nabi SAW. Boleh? Jadi kalau sebenarnya kita betul-betul jujur nak Allah Ta'ala akan bawa. Tapi kalau dalam hati kita ada apa, ada something, yang tu yang selalunya apa, Allah Ta'ala bawa pada yang tak sepatutnya. Something contohnya, ustaz ni aku pun boleh alim pada dia. Gitu contoh dia. Apa dia ada something, ada benda-benda yang dalam hati dia. Dia nak mengaji ilmu agama, takat dia mungkin nak niatkan nak test, dia nak merendah-rendahkan orang, dia nak mendapatkan harta duniawi, dia nak mendapat itu, Allah Taala akan bagi pada ni itu ada certain junior, bukan nak katalah junior saya kan. Kita tengok macam awal sangat. Baru lepas mengaji sikit, tiba-tiba nak ni. Lepas tu mula nyimpang sana sini kan. Itu satu fitnah kesian pada orang awam. Boleh. Jadi cuma kita pandu orang awam je lah. Cari tok guru, kita kena betul-betul. Tapi yang last kali tu balik pada doa dan munajat kita pada Allah Ta'ala. Itu rezeki lah. Boleh? Baik. Jadi kita sebut ni mesti ahli sunnah wal jamaah. Jangan orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah tu Syiah, dan maaf saya sebut Wahabi pun termasuk juga tu. Sebab kita tengok macam melampau sangat lah. Tak ada isu tapi buat isu. Satu lagi saya tak apa nak kenal ni, gaya mereka dalam Facebook ni, mereka nak berbanding-bandingkan ustaz ni. Yang contoh, satu lagi macam ada ustaz tu pakai serban gini kan, pakai serban. Mereka potong ustaz tu punya ceramah, ambil hak bahagian cerita-cerita ni je.
Macam contoh saya kan hari ni saya cerita. Lepas tu ada orang tengok video, dia cut video, lepas tu dia bubuh bersepingan dengan Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi, Dr. Kamili. Jadi nampak kita kata mungkin Dr. Rora bukan niat, bukan Dr. Mazhar bukan niat, bukan Dr. Kamili bukan niat, tapi orang lain tu dia buh tu sekali. Sebab apa dia buat tu? Dia buat apa dia buat itu? Supaya nak zahir macam Ustaz Asreban, Ustaz Pondok, Ustaz Azhar ni kuat cerita aja. Panglipo lara dia buat gitu. Padahal kita baca kitab ni sejam setengah. Boleh 5 minit aja cerita. 2 minit cerita. Tapi dia pun saja ambil hak yang tu. Lepas tu depa bandingkan, ustaz ni tengok Dr. Mazhar cakap dengan hadis sahih, cakap dengan dalil. Yang ustaz seorang ni hak serban ni panglipo lara. Sembang wali nu, sembang wali ni, cerita mengarut, cerita gini. Itu kita kata niat-niat tak sepatutnya lah pada sebahagian orang yang berfikiran menyimpang tu. Boleh? Ala kulli hal, kita minta Allah Subhanahu taala jauhkan kita daripada fitnah, daripada pergaduhan, mengarut-mengarut yang sebab kita nak dalam dunia ni kita masa kita pendek. Nak mati, tak tahu bila. Jadi kalau sibuk dengan benda-benda tu rugi. Yang penting ialah kita nak dapat ilmu manfaat, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik, habis kat situ. Wa an Abi Mas'ud, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr disebut tu al-Badri. Al-Badri maknanya dia tinggal di Badar. Dia tinggal di Badar. Badar dia tempat berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi bukan dia masuk perang Badar ni. Dia tinggal di Badar. Itu kita nyatakan sebelum ni. Al-Ansari maknanya dia pada golongan Ansar. Radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Nak imamkan kaum, orang ni adalah orang yang paling pandai tentang Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah maknanya paling pandai apa? Tentang apa? Al-Quran. Okay, itu kata Nabi SAW. Maknanya apa? Kalau contoh kita sembahyang jemaah, kita bermusafiran. Ini kalau mayang masjid tak apalah, confirm siap imam dah. Tak ada apa. Tapi ni kita keluar sama kawan-kawan nak sembahyang berjemaah. Siapa dia nak jadi imam? Itu. Maka Nabi SAW kata apa? Orang yang paling alim tentang Al-Quran. Itu kita mahu. Apa makna orang yang paling alim ni? Bukan makna dia pandai baca, no? Dia pandai hukum hakam. Dia pandai hukum hakam. Itu maksud dia. Boleh? Baik. Kemudian kata Nabi, fa'alamuhum bis sunnah. Kemudian kata Nabi, lepas kalau contoh semua alim Quran, kemudian yang kedua yang paling alim pula bagi sunnah. Maknanya tadi apa? Kita tengok kawan-kawan ni semua hafiz Quran, mengaji tafsir habis semua ni. Lepas tu nak pilih mana satu? Pindah kepada kriteria yang kedua. Tengok mana paling alim tentang sunnah. Mengaji Riyadhus Shalihin mana hak habis? Dia contohnya kan kita. Boleh faham? Dia ni mengaji Riyadhus Shalihin. Ni Bukhari dah mengaji dah. Tu dia. Boleh faham? Fa in kanu fi sunnati sawa, kalaulah depa sama pada pengetahuan tentang sunnah, maka tengok kriteria yang seterusnya. Apa dia? Fa aqdamuhum hijratan. Orang yang paling awal hijrah. Ini zaman Nabi dulu dah. Zaman kita sekarang ni tak ada isu hijrah dah. Tengok siapa hijrah awal. Boleh? Nampak? Siapa pergi Madinah dulu? Boleh? Fa in kanu fil hijrati sawa, tapi kalaulah hijrah tu sama, fa aqdamuhum sinnan. Tengok siapa paling tua. Siapa paling tua. Yang ni riwayat yang pertama. Lagi ada riwayat yang kedua, siapa yang paling awal masuk Islam. Ni riwayat yang pertama. Siapa yang lebih tua. Maknanya dia ni pun ambil ilmu, dia pun mengaji Quran, dia pun mengaji hadis. Ya.
Al-Quran, Sunnah, Itu hijrah. lepas tu hijrah. Yang keempat, yang tua, lebih tua. Ada tak ni? Tapi dia lebih tua, dia lebih senior. Boleh? Maka kita dahulukan dia. Boleh? Jadi kita panggil, kalau orang tu berilmu ni lebih dia dahulukan berbanding umur. Boleh faham? Dia lebih didahulu berbanding umur. Tapi kalau ilmu sama, lepas tu baru pilih apa? Yang lebih tua. Okay. Nabi SAW sebut di sini, kita kata masalah berkenaan dengan jadi imam, betul tak? Jadi apa? Jadi imam. Tapi sebenarnya kata ulama yang kami duduk mengaji dalam adab ta'lim muta'alim tu, dia kata sama juga pada urusan menuntut ilmu. Maksudnya kita nak cari tok guru. Hak mana yang paling afdal? Tu dia. Yang paling pertama yang paling alim. Boleh? Yang kedua yang paling warak. Yang ketiga yang paling tua. Itu kalau kriteria ulama. Yang pertama yang paling alim, paling berilmu. Yang kedua paling warak. Yang ketiga paling tua. Jadi kalau contoh kita dapat tiga-tiga, itu paling inilah, baguslah. Maknanya tutup guru yang mana ilmu dia masya-Allah. Boleh? Yang kedua boleh warak dia masya-Allah. Kemudian yang ketiga umur dia sini, sebab orang tua ni orang dia lihat lagi apa? Luas berbanding orang muda. Boleh? Okey. Tapi kalau ada apa? Orang alim. Satu lagi alim juga. Tapi kita sebut yang alim kurang sikit warak dia. Kurang pakai jubah ke contoh dia. Dulu kami ngaji, tok guru makan kat kedai pun tak boleh. Tu tak kira tak warak tok guru tu. Tu dia. Saya mampu kan dia. Dia PKFC dia hari. Boleh kan? PKFC. Tu tak boleh. Jadi kalau ada tok guru hok makan kat kedai dan tok guru tak makan kat kedai, pilih hok tak makan kedai. Tu dia. Kalau tak ada sama lah. Ya? Kalau tahap sama lah, kalau tahap sama, level sama. Gitu. Tapi yang suka makan yang tak warak tu, tapi yang ni lebih tinggi. Yang tu confirm ilmu. Walaupun tak warak, berarti ilmu. Sebab apa dia panggil apa? Ilmu dia tu benda lain. Ilmu tu benda lain. Itu pun disebut oleh Imam Nawawi tu kami ngaji tu. Imam Nawawi kata, walaupun orang tu kurang warak, tapi dia sebabkan ilmu lagi tinggi, maka kita ambil ilmu dia, tinggalkan ketidakwarakan dia. Gitu. Cuma insya-Allah lah rasa jarang sikit kot macam tu kan. Tapi orang masyarakat lah ni duk nampak orang berserban kan, betul tak? Jubah tapi ilmu tak ada. Tapi sama banyak juga yang ilmu dia formal lah. Betul. Macam kot. Betul? Macam contoh Dr. Mazhar, Dr. Kamilin tu. Kan dia serban pun tak ada. Kami langsung tak pakai. Dah tak pakai. Tapi Ilmu dia tinggi lah. ilmu ni. Tapi dia dah memang kurang warak lah. Kau warak tak pakai serban. Dia bukan sebab Tapi kalau bidang hadis, itu dia memang pandai lah. Cuma bidang akidah, bidang fiqh dia tak berapa sangat. Tapi kalau kita ambil hadis, dia okey. Hadis ni kita nak cerita perawi apa semua kan. Yang tu sebab itulah kena tanya orang-orang yang ilmuan lah kan. Kita, ustaz saya contoh nak ngaji ni macam mana kan. Contoh ibu-ibu percaya saya kan, boleh tak saya ngaji dengan Dr. Kamilin? Tu kita katalah, kalau Dr. Kamilin ni ambil bidang hadis. Bidang hadis dia orang pakar. Kita pilih lah. Kita pilih gitu. Pakar. Cuma kalau dia cerita pasal akidah, tak apa, telak tepi dululah. Ya. Kalau yang ada semua lagi elok lah. Yang semua. Tapi ustaz dia ada jurusan. Ya betul, dia ada jurusan dia. Dia ada jurusan masing-masing. Jadi jurusan yang mana boleh jadi keutamaan? Dia yang paling penting, kita kata apa? Yang kita panggil urusan fardu ain lah. Yang paling penting urusan fardu ain. Kita bagi fardu ain kita masuklah. Akidah, fiqh, kemudian tasawuf. Itu paling dipanggil kriteria utama. Basic kita ambil. Jadi nak ambil apa?
Mana-mana ilmuwan yang kita nak mengaji, mesti utamakan ilmu tu dulu. Ambil oleh ilmu. Jadi nak ambil ilmu itu dulu, kena orang yang kuasai betul ilmu-ilmu ni dah. Kebanyakanlah saya boleh kata ustaz-ustaz pondok kuasai 3 ilmu ni. 3 ilmu pondok. Pondok-pondok ni ngaji tu, walaupun dia kurang tak nak sijil, tak ada apa, tapi dia selesai. Ya, baca kitab pada awal sampai akhir. Universiti tak pasti lagi. Kami universiti tak pasti lagi mengaji. Kecuali memang kita mengaji di pondok. Tapi universiti sekarang pun alhamdulillah kita dah, kami pun di UM, Universiti Malaya, UKM, kita dah buat halaqah-halaqah pengajian luar daripada kuliah. Daripada awal sampai akhir mengaji juga kita. Inisiatif. Jadi kita kata yang utama suatu okey. Kita ceritalah adab ilmu kan. Kami taklim tu tadi kita sebut adab mencari tok guru kan. Dia ada juga adab memilih ilmu. Adab memilih kitab. Belajar semua susun kitab ni macam mana? Tak boleh susun macam ni. Kena gini. Kalau gini pun hak benar atas sekali. Hak benar bawah. SOP tu gini. Tak ambil pun tangan kanan. Yang ni tak boleh dia buat gini ni. Bapa ni buat ni, boh duit dia ni. Boh ni sini. Boh meja. Dia panggil apa? Jadikan buku sebagai tempat simpanan, tak boleh. Tak kena adab. Jadi tanda tak apalah, tanda ni. Setengah orang buat tempat simpan duit. Kan ada kan? Ada. Bila kita belajar pun dekat kasih kita letak. Tak boleh. Tak boleh. Pen ketak sini. Kata Syekh, jangan tokok je. Apa Ibu Hazian? Jadi kata apa? Tak boleh pen, tak boleh. Detail. Selok pun tak boleh. Lipat pun tak boleh. Tu adab kita belajar. Okey, kita cerita sikit. Okey, mula-mula dalam kami mengaji dulu taklim pertama niat. Itu kita niat tu jujur. Dan nak Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buat nanti doa munajat apa kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena tahu ilmu apa dia nak kena mengaji. Dia sebut dalam hadis, ilmu yang kena mengaji adalah ilmu fardu ain. Boleh? Maka apa dia? Akidah utamakan dulu, kemudian apa dia? Fiqh, kemudian tasawuf. Itu dia bagi ilmu. Boleh? Kemudian kita apa? Baru cari tok guru. Kita sebut cari tok guru. Bila kita cari tok guru, kita kena pilih kitab pula. Okey, tapi yang afdalnya kita serahkan urusan pemilihan kitab pada tok guru. Tok guru kata apa? Kita kurang adab kalau contoh. Saya akan contoh kita nak ngaji hadis. Tok guru, saya nak ngaji Riyadhus Shalihin dah. Tok guru, apa kurang adab kalau kita buat macam tu. Patutnya dia, Tok guru, saya nak mengaji hadis, apa kita sesuai. Jadi Tok guru akan tanya, awak dulu biasa ngaji hadis 40 tak? Awak tu biasa mengaji nahwu tak? Ni kan kita cerita hak yang lagi detail lah. Yang kita ni majlis-majlis apa umum. Yang kami ngaji tu macam kita sebut tadi lah, taukirun ron apa sebab apa. Detail habis. Kita mengaji Tok guru. Jadi Tok guru akan teliti hal ehwal kita dulu. Ngaji apa? Hadis 40 pun tak settle lagi, terus nak baca hadis 2000. Lagi mesti kat jalan lari. Mari 40 dulu. Itu akan tentukan sesuai dengan level kita. Boleh? Itu afdal. Tapi kalau contoh Tok guru kata bagi peluang pada kita nak buat pilihan, tak apalah. Saya dah ngaji dah Tok guru di sebelum ni. Ini boleh, tak ada masalah. Boleh? Jadi pemilihan kitab. Maka kitab ada kriteria pula. Gini tu. Bukan semua buku kita yang boleh beli. Kitab ada kriteria dia. Yang pertama ditulis oleh ulama yang betul-betul apa? Muktabar, berkaliber. Imam Nawawi. Siapa dia Imam Nawawi? Siapa tak kenal Imam Nawawi? Naik tingkat 5 terjun bangunan lah. Kita tak kenal. Boleh? Tak kenal teruk sangat lah.
Imam Syafi'i sebab tak kena. Imam Haytami sebab tak kena. Boleh Imam Malik sebab tak kena. Jadi memang betul-betul berkaliber. Tulis kitab Ustaz Faiz. Siapa dia Ustaz Faiz tu? Kena apa mana siapa dia? Tiba-tiba tulis kitab nak baca kitab dia pula. Boleh? Faham tak? Jadi kita panggil utamakan yang apa? Memang berkaliber itu utama. Kemudian yang kedua, pemilihan kitab tu dia yang ni sebab tu tok guru lah yang tahu, kita nak murid tahu. Bahasa dia mudah. Ringkas. Boleh dihadam dalam masa singkat. Tu dia. Tu dia panggil pemilihan kitab kita belajar kriteria. Lepas tu barulah pilih kawan. Lepas tu macam mana nak meningkatkan semangat mengaji. Lepas tu pemakanan. Tu dia habis cerita makanan. Tu dalam kitab tu kami ngaji kitab lama. Imam Zarnuji mati pada 570 something. Maksudnya 1000 tahun lepas lah. Mengaji ni cerita ni Imam Zarnuji ni cerita lama. 1000 tahun lepas lah kiranya. Dia kata tak boleh makan ikan banyak. Tu. Sebab ikan buat lupa. Tu dia. Ini pada perubatan lama 1000 tahun lah. Tapi kalau perubatan lah, dia berkata dah ikan ada omega pedia, tak tahu kan. Omega 3 apa semua. Omega 3 tu yang boleh cerdikkan apa semua. Jangan minum air banyak. Lah ni saintis ni kita kena minum air, kena oksigen tak sampai otak lah kan. Tapi bila kitab tu dia sebut lah. Lepas tu kena makan kismis 7 biji tanpa minum air apa semua, gitulah. Dia cerita detail. Itu berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu. Boleh? Itu saya kongsi khulasah lah apa kita ngaji daripada kitab ni insya-Allah. Baik. Jadi faham berkenaan dengan masalah pilih imam. Kita kata bukan dekat pilih imam di sini. Kriteria dia pilih tok guru pun sekali. Boleh? Okey, kemudian kata Nabi SAW sambung wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultan. Ini adab yang kedua. Tadi pilih. Sekarang ni apa dia? Kata Nabi, jangan seseorang mengimami seorang dalam kawasan dia. Apa makna tu? Mengimami seorang dalam kawasan dia. Maksudnya kita pergi rumah orang. Kan? Pergi rumah orang. Lepas tu masuk azan. Jangan kita pandai-pandai jadi imam. Ni rumah dia. Tuan rumah lah jadi imam. Faham tak kat situ? Boleh? Kalau contohnya apa dia masjid ni dah ada imam bertugas, tiba-tiba Ustaz Faiz orang yang paling alim, saya nak kena ambil pandai-pandai pula ni nak kita. Boleh faham tak itu? Sama lah juga ada isu kan, ada isu di waktu saya mengajar di Sungai Merak, orang ambil isu apa dia waktu tu Tok Bilal datang lambat sikit, pandai-pandai jemaah pi azan. Pergi azan sendiri. Lepas tu Tok Bilal datang, kan dia uzur, dia pergi tandah ke apa dia. Marahlah Tok Bilalnya. Pasal apa awak azan saya bertugas jadi gaduh semua jemaah. Kan nampak kesan di situ. Boleh? Kesan dia tu nampak kita lebih-lebih pula, pandai-pandai pula. Sebab tu Nabi SAW pesan dah. Supaya apa? Kalau dia tu dah ada orang yang bertugas, jangan kita buat pandai-pandai. Sebab apa? Tu gaduh tu lah. Kita tak mau gaduh tu. Nabi memang tak suka bila ada di kalangan umat baginda bergaduh-gaduh, putus sedara, putus kawan-kawan. Sebab tu nanti kita belajar dalam urusan jual beli, apa saja benda yang boleh buat pada gaduhan haram. Jual beli macam tu tak boleh. Boleh. Contoh jual beli kerana apa? Sentuh aja kena beli. Mampu macam tu. Kena beli. Kena pecah lah cerita lah kan ni. Sentuh. Hari ni awak kena beli ni. Apa yang kayak gitu? Nak pilih buah apa tu. Kena ambil ni. Bos tu kena ambil. Buat pergaduhan lah. Saya bukan sengaja. Saya pun jadi buat pada pergaduhan, maka benda tu adalah haram. Boleh ya? Baik, habis kat itu. Satu kata tu, wala yaqud fi baiti. Jangan duduk di rumahnya ala takrimatihi, atas benda yang mulia-mulia milik khususnya, melainkan dengan izin dia. Maksudnya apa? Kalau bukan benda terkursi, ini maknanya benda yang khusus-khusus. Contoh kita pergi rumah orang.
ada barang kita pergi ambil, pandai-pandai pergi ambil barang dia. Boleh ke? Tak boleh. Dia biasa ambil. Kita pandai-pandai pula. Hatta kalau ulama tu tengok-tengok pun jangan. Adab kita pergi kat pandai-pandai, pergi kat bilik tengok je. Kan? Almari dia tu biasa dia tu sepatutnya adab kita kata tak payahlah sangat gitu. Kan. Lepas tu kata ulama, biar izin tengok dia tengok ni. Dia tak apalah kan. Ini kita pandai-pandai tengok semua. Adab kan. Sebab tu kadang-kadang kita nak bagi salam, jangan terus menjenguk pada dalam rumah. Kadang-kadang mungkin dia ada benda tak nak kemas ke apa, maka jatuhlah maruah dia. Jadi kita kena apa? Itu memang dia nak tunjuk, tak apalah, adab memang nak tunjuk kan. Nak tengoklah kan. Jadi maknanya apa yang nampak. Apa yang nampak je dia ialah Tapi kalau kita pandai-pandai pergi kat dapur. Kitchen kabinet. Pandai-pandai kata tak boleh. Pandai-pandai buka. Benda tu kena izin. Kalau dia ajak tak apalah. Jom tengok kabinet I. Tak apalah kan. Tu adab kita ni. Sebab benda-benda tu kadang-kadang kalau kita buat pandai-pandai mengundang tidak suka saudara kita berlebih-lebih. Boleh? Habis kat situ. Okey, kemudian apa riwayat-riwayat dia yang lain lah. Okey, kita baca hadis yang seterusnya. Wa anhu qala, daripadanya, itu daripada Uqbah bin Amir juga, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu minna yamsahu manakibana. Saya punya ni jauh, minna pula, itu salah baca. Yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma allazina yalunahum rawahu Muslim. Fa qawlu sallallahu alaihi wasallam liyalini huwa bi takhfifin nun wa laysa qablaha ya وروي بتشديد النون مع ياء ما قبلها والنهى العقول وأولو الألحام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل. Kata Maulana Syekh, daripada Uqbah bin Amir, kata Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW menyentuh bahu-bahu kami dalam solat. Apa maksud dia tu? Menyentuh bahu-bahu kami dalam solat. Maknanya kan Nabi bila nak solat jemaah, Nabi kan suruh saf, rapatkan saf, betulkan saf. Nampak tak betul, Nabi akan tarik, Nabi akan tolak belakang. Gitu Nabi lurus tolak belakang. Itu tengok bawah gitu. Itu maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Kata Nabi, istau, bagi lurus. Istau tu kan imam istau ataupun sawu sufufakum. Fa inna taswit as-sufuf min iqamati as-salah. Ataupun min tamamis salah. Itu lafaz Nabi SAW. Nabi sebut sebelum yang istau, betulkan saf. Istau sawsufakum. Wasaddul furaj. Wasaddul furaj maknanya tutup ruang-ruang. Wasaddul furaj. Boleh? Tapi kita ni tak boleh lah. Tak boleh. Kan? Ada kami di Al-Azhar pun sekarang ni pun juga kan. Maksudnya kita apa? Kita jarak-jarak kan. Orang-orang yang Facebook ni nakal kan. Dalam masjid main jarak-jarak, lepas tu bila tekat gambar dia dekat-dekat kan. Hatta yang apa imam-imam di masjid di Mesir pun dia boleh dekat gambar macam tu. Orang dekat gambar, boleh dekatkan main. Tapi sembahyang jauh-jauh. Bila nampak macam mana kan dah arahan orang pemerintah, maka kita kena taat. Selagi mana daripada ada maslahat lah. Nampak macam mana ada masalah tu. Baik, wa takhtalifu, kata Nabi, wala takhtalifu, jangan kalian berbeza-beza. Maknanya jangan duduk belakang, jangan duduk depan, semua sama. Maka dengan itu berbeza-beza hati-hati kalian. Nampak tu? Hanya kerana saf tak sama,
maka tak sama hati-hati. Tu dia. Tak sama hati-hati. Tu kita semayang tapi tak keluar pagi nak cari gaduh. Betul. Tak ada sah, betul. Imam pun kadang-kadang dia duk cakap Arab dia tak betul-betul tengok pun. Nabi kan tadi apa? Tu. Luruskan. Kalau kita imam betul tengok dulu betul. Tu cik depan sikit cik. Tu. Ni dia depan sikit. Gitu kena peringat. Tengok kata pun sila tengok kawan sebelah masing-masing, kan? Betul kan? Tengok kita tumit, okey. Ni soh masih kosong sini. Maksud ni. Ini tahu. Allahu akbar. Banyak tu. Tak sempat boleh tak betul kan? Boleh faham? Itu yang dipanggil sunnah Nabi yang ditinggalkan. Maka dengan itu dah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Okay, kemudian Nabi kata liyalini minkum, dan berada di belakang aku di kalangan kalian ulul ahlami wan nuha. Apa makna ulul ahlami wan nuha? Ulul ahlami wan nuha, kata Imam Nawawi, ada dua tafsiran. Ulul ahlam wan nuha boleh jadi orang tua. Yang kedua boleh jadi orang yang mulia. Orang yang apa? Mulia. Boleh. Jadi maksud dia Nabi, kemudian belakang Nabi saf yang pertama. Jadi siapa yang layak sebenarnya duduk di saf pertama? Boleh faham kat situ. Jadi kata Nabi, yang sepatutnya berada di belakang baginda adalah mesti orang yang berilmu. Boleh? Orang yang baligh. Boleh faham? Ni cerita dia belakang Nabi. Bukan saf pertama keseluruhan dia. Belakang Nabi terutamanya. Di belakang Nabi. Jadi kiranya yang belakang Nabi sekarang ni imam dengan Bilal kan di belakang kan. Jadi confirm settle dah masalah. Kan? Tapi yang lain itu tak ada masalah siapa-siapa nak duduk. Dan tapi ada setengah orang faham, ni budak-budak ni duduk depan soft ni, maknanya contohnya kan, budak tu dia awal, dia duduk soft dia awal. Tapi disebabkan dia tingkatan 1, masih muda, tak duduk belakang tak boleh buat itu. Tak boleh. Dia lagi berakal daripada awak, sebab dia datang awal, awak datang lambat. Tu dia. Tu kata tok guru kami tu ngajar ni, Syekh Ahmad Haji. Kan? Boleh. Lepas tu satu lagi, perbuatan cuk soft tak betul. Tak boleh. Dia tak siap-siap apa itu kalau tarawih itu masalah. Kena awal dan awal. Tapi kalau dia dah datang, tak apa, maksudnya dia dah datang awal, lepas tu dia duduk situ, lepas tu dia nak pergi tandas, dia tak apa bahagian dia tu tak ada masalah. Yang ni letak hari ni untuk besok punya, tak boleh gitu. Ataupun cakap JK masjid, jangan bagi orang kacau soft nombor 9 itu saya punya. Jadi tak boleh gitu. Boleh. Panggil first come apa? First come first serve lah. Boleh. Kan itu jadi isu kan kat masjid besi kan. Tak boleh tu sebab masalah apa? Masalah solat Jumaat dia fardu ain. Tak ada beza fardu ain dengan orang yang VIP dengan orang bukan VIP. Semua wajib, semua sama. Dia tak ada beza. Jadi siapa yang ni dia kena tahu dia tak ada kota-kota, tak boleh. Itu sebab tak ada beza. Maksudnya saya nak jawab akhirat ni, VIP dia lagi lebih jawab saya, tak sama. Dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita panggil masalah SOP yang perlu diteliti semula lah. Tapi bila kita cakap macam tu, kepada ustaz nak luang kerajaan, dia bukan saya luang kerajaan ni, kita nak cakap betul-betul. Kena teliti masalah tu sebab dia syiar, solat Jumaat syiar, kewajipan. Bukan kita nak cakap pasal kerajaan tak. Boleh? Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu biha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summa allazina yalunahum salasan wa iyyakum wa hayshatil aswaq. Rawahu Muslim.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri selepas aku. Ini sama macam tadi lah, berdiri selepas aku ulul ahlam wan nuha, orang bijak pandai dan baligh. Summa allazina yalunahum, kemudian mereka yang hampir, kemudian mereka yang hampir, kemudian mereka yang hampir. Maksud dia apa? Orang yang belakang Nabi dan terdekat tu adalah orang yang apa? Yang kita sebut tadi berilmu. Kalau contoh jadi apa-apa, mereka akan ganti imam. Boleh? Summa allazina yalunahum. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan janganlah, kata wa iyyakum, jaga-jaga kalian, wa haisyatil aswaq, daripada haisyatil aswaq ni apa dia? Pergaduhan dan apa dia? Pergaduhan dan mengangkat suara seperti di aswaq, di pasar-pasar. Nabi kata apa? Bising-bising, setengah orang ni bergaduh. Duk bergaduh di masjid. Apa? Nabi larang bergaduh di masjid. Sebab masjid tempat apa? Tempat ibadat. Boleh? Masa bila-bila. Kan kita sekarang ni, kan kita nak sembahyang. Nabi kata, okey, minta orang yang ni berilmu belakang aku. Kemudian berikutnya, dan jangan bising-bising. Itu maksud Nabi. Jangan duk angkat suara. Maksudnya semua bergerak di masjid dalam keadaan tenang, relax, boleh. Ni sambil duduk apa? Nak masuk saf atau duduk masjid, duduk sembang lagi apa? Entah jual apa nak beli apa. Nak membawang lagi dalam masjid tu, dia bising-bising, boleh? Itu tak sepatutnya lah akhlak bagi kaum muslimin berada di masjid. Baik itu. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahl bin Abi Khas'amah. Khasmah. Disebut macam ni. Disebut macam tu. Bi fathil ha' muhmalah wa iskanil musallasah. Hasmah. Macam tu kan? Muhammad bin Sahl bin Abi Hasmah bi fathil ha'il muhmalah wa iskanis sa'i al-musallasah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahl wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun fatafarraqa فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقول صلى الله عليه وسلم كبر معناه يتكلم الأكبر. Baik, apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita habiskan tajuk seterusnya apa? Panjang kan? Baik, kita buat. Okay, kata Muhammad Syekh radhiyallahu ta'ala daripada Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmah. Abi Hasmah ni apa dia ni? Salah seorang daripada Al-Ansar. Abi Hasmah. Abi Muhammad nama dia Sahl, silap. Abi Hasmah tu bapa dia, silap. Abi Muhammad Sahl nama dia Sahl. Dia punya kunyah dia Abi Muhammad. Anak bagi siapa? Abi Hasmah. Dia ni siapa ni? Dia ni, dia kata di situ Nabi wafat sedangkan ketika itu dia masih berumur 8 tahun. Dia Sahlun. Dia Nabi wafat maksudnya muda lagi lah. Nabi wafat tu berumur 8 tahun. Boleh? Dan tapi dia kata, dia sempat meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 hadis. Kecil tapi dia ingat. Dia ingat Nabi. Kalau cerdik lah, budak cerdik. Kita boleh pantau apa ingat ya. Main game pandai. Boleh? Dia kata apa? Intalaqa Abdullah bin Sahl. Abdullah bin Sahl dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Dan pada ketika itu sulh. Khaybar ni apa? Khaybar ni kubu Yahudi terbesar. Kita berada Madinah.
Lepas tu ada Khaybar. Khaybar ke Madinah ni dalam 170 kilo itu dah. 170 kilo ke utara. Kita ke utara, kubu terbesar Yahudi. Dan pada ketika itu sulhun maknanya Khaybar ni di bawah apa? Di bawah apa keamanan Madinah. Maksudnya depa di bawah naungan kota Madinah. Fatafarraqa, maka depa berpecah. Abdullah dengan Muhayyisah berpecah. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal wa huwa tiba-tiba Muhayyisah pergi ke Abdullah sedangkan dia itu sudah nyawa-nyawa ikan. Ataupun dia sudah apa? Dalam riwayat disebut dalam syarah ni tengkuk patah. Dalam keadaan nyawa ikan dan mati. Siapa buat kat dia tu? Tak tahu. Fadafanahu, maka dia kebumikan. Kemudian dia pulang ke Madinah, maka pergilah Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah dan Huwayyisah, kedua-duanya itu anak Mas'ud, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman mula bercakap. Maka Abdurrahman mula apa? Bercakap. Kata Nabi, kabir. Rontor dulu. Gitu. Rontor dulu. Maksud dia apa tu? Bagi rontor dulu cakap. Dan adalah apa? Abdurrahman itu paling muda di kalangan mereka bertiga. Fatakallama, maka mereka berdua bercakap, maknanya Huwayyisah dengan Muhayyisah cakap dulu. Maka kata Nabi, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum? Adakah hampa akan bersumpah dan kalian akan berhak mendapatkan pembunuh? Mendapatkan pembunuh tu maksudnya cari pembunuh siapalah. Ataupun kita kata nak menuntut bayaran pampasan daripada pembunuhan yang berlaku. Kan tadi siapa dia? Siapa mati tadi? Abdullah bin Sahal mati kan? Abdullah bin Sahal mati. Wa zakara tamam al-hadis, dan dia sebut sempurna hadis. Maksudnya hadis ni panjang lagi tapi dia potong. Sebab dia nak ambil point apa? Orang besar dulu kan tadi. Dia nak ambil point tu je. Orang tua dulu. Ya, betul. Abdurrahman tu adik-beradik. Abdullah patutnya dia cakap sebab adik-beradik dia. Tapi Nabi cakap dak orang tua dulu, bagi orang tua dulu. Sebab satu lagi apa? Siapa tadi? Muhayyisah. Muhayyisah kan dia pi tadi urusan tu. Awak tak pi. Jadi siapa yang berhak bercakap? Orang yang lebih tahu dah. Kemudian dia lagi tua, patutnya kena apa? Utama hormat orang tua dulu. Ini orang Melayu kita kata awak jangan bercakap dengan apa? Waktu orang tua bercakap. Itu dia. Kiranya adat orang Melayu pun ada sandaran hadis tu orang. Ya. Kiranya dua-dua cakap lah. Dia bercerita, Rasulullah berkata gini-gini, aku pi gitu ni. Tiba-tiba dia mati. Aku tak tahu siapa bunuh dia. Panjanglah dia tadi. Lepas tu Nabi kata, "Betul hampa?" Hadis dia macam ni. "Betul hampa nak tuduh Yahudi ke?" Kan apa tadi Khaybar tu apa? Betul hampa Yahudi ke? Betul hampa nak suruh orang Yahudi buat mai? 50 orang mai, maksudnya apa? Kan Yahudi ramai. Adakah nak suruh orang Yahudi ni 50 orang pakat-pakat bersumpah? Betul hampa pun bersumpah. Tuduh siapa yang bunuh. Nabi bincang macam itulah. Betul dia kata, kami nak pilih mana satu Yahudi Nabi. Wahai Nabi, kami tak nampak siapa bunuh. Lepas tu Nabi kita nak buat macam mana? Jadi begini, Nabi kita solusi dia gini, tak apalah. Aku wakili kaum muslimin untuk bayar dia. Maksud bayar juga harta pampasan dengan Nabi ambil daripada duit Baitul Mal. Maksudnya waktu tu kan family kan Abdurrahman semua tu kan, family tak puas hatilah. Jadi ya apa? Kan kita bila depa tuduh orang Yahudi bunuh, bila tuduh tak ada bukti, antara buktinya kena bersumpah. Saya sumpah dia lah yang bunuh. Gitu. Maksudnya adakah kamu nak bersumpah dan kemudian menuntut untuk Yahudi bersumpah supaya ingkar kepada sumpah hampa?
Faham? Itu dia punya kan dulu cara dia kan. Cara nak menyabitkan apa? Pesalah. Saya nak menyabitkan pesalah. Yahudi yang mana? Lepas tu Nabi kata, dalam hadis yang riwayat ni, hampa nak cari 50 Yahudi ke? Untuk hampa nak sumpah, maka hampa nak cari 50 Yahudi sumpah pula. Lepas tu dia kata, lepas tu dia jawab, Rasulullah, mana kami nampak siapa yang bunuh? Lepas tu dia buat macam mana? Nak buat macam mana? Sepatutnya kita panggil kes tutup, close dah. Tapi Nabi SAW kata, tak apalah gini. Disebabkan aku nak raikan hampa, nak jaga banyak pihak supaya tak berlaku pergaduhan, berlaku sangka menyangka. Jadi kita settle tutup kes dengan kita ambil duit daripada Baitul Mal, bagi kepada hampa. Maksudnya bagi sebagai hal pampasan. Pampasan supaya nak. Lepas tu kita tutup kes. Sebab kalau berterusan ni tak habis Lagi orang tu tuduh ni, orang ni tuduh ni, orang tu ni. Lepas tu cari pasal, yang bunuh orang, tak ada apa. Makin jadi apa? Kecoh berpanjang. Jadi tak tenteram isu. Dia pun orang lagi nak ramai. Azal lagi tuduh sana, tuduh sini, Khaybar sana, sini. Boleh? Itu faham kat situ. Jadi di sini Nabi SAW walaupun pok Yahudi tu bukan Islam, tapi Nabi masih lagi selagi mana tak ada bukti, tak boleh nak tuduh lah. Boleh faham tak? Jadi kita mesti mengikut undang-undang, tak boleh ikut dah. Ni Yahudi ni dah peluang kita nak lenyap Yahudi ni. Dia macam tu. Setengah orang macam tu kan. Faham dia tak boleh. Boleh? Jadi point dia tetap kabir-kabir tu. Maksudnya orang tua dulu yang cakap. Jadi itu point dia. Wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain min qatla Uhud yakni fil qabr thumma yaqulu ayyuhuma akthar akhzan lil Quran fa idza ushira ila ahadima qaddamahu fil lahdi rawahu al-Bukhari. Itu dia. Nabi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara dua orang lelaki daripada yang terbunuh di Uhud. Maknanya apa? Yakni fil qabri. Dulu kan dalam perang kan yang mati ramai. Kan jadi korek kubur. Korek kubur besar sikitlah. Korek kubur besar sikit. Ni siapa nak masuk dulu? Nak masuk dulu. Pengetahuan tu sebenarnya pengetahuan. Jadi kita kata siapa nak masuk dulu? Maka kriteria Nabi SAW, Nabi tanya, siapa yang lagi alim, lagi mengetahui tentang Al-Quran, maka itu dia lebih dahulukan berbanding orang lain. Boleh? Ni point dia apa dia? Dimuliakan orang yang lebih berilmu. Lagi kita muliakan lah. Pada kita selimut kan. Tapi nampak orang berilmu, nampak Nabi muliakan tu. Wa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manam atasawwaku bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbar min al-akhar fanawaltu siwak al-asghar faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma rawahu Muslim musnadan wa rawahu al-Bukhari ta'liqan. Ni apa dia ni? Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya baca di sini di bawah ni. Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani, apa nak arani? Maksudnya aku lihat dalam mimpi, fil manam. Aku lihat dalam apa? Mimpi. Atasawwaku, aku siwak, gosok gigi. Aku gosok gigi dengan satu siwak. Faja'ani rajulan, maka datang kepada aku ni dua orang lelaki, iaitu ketika mimpi itu ahaduhuma akbar minal akhar. Salah seorang daripada dua lelaki itu lebih tua daripada salah seorang. Fanawaltu siwakal asghar, maka aku bagi siwak itu kepada yang lebih muda. Nabi siwak, lepas tu Nabi bagi kepada yang lebih apa? Yang lebih muda. Faqila li, maka dikatakan kepada aku kabbir. Maknanya aku dengar
orang kata. Nabi waktu tu mimpi tu. Nabi nak bagi kepada orang yang lebih muda. Lepas tu tiba-tiba Nabi dengar ada orang cakap, kabir, utamakan yang lebih tu, yang lebih tua. Utamakan yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Maka aku pun memberikan siwak itu kepada yang lebih tu, yang lebih tua. Boleh faham kat situ? Kecil besar. Kecil besar macam payah sikit nak faham kan. Dia maknanya lebih tu, lebih tua. Boleh? Jadi kita kata apa? Hadis ini pun nak menunjukkan bahawasanya mesti menghormati, melebihi orang tu, melebihi umur, lebih utama orang tua. Boleh? Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zi syaibati wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami zi sultanil muqsid. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud. Daripada Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abi Musa siapa dia? Abi Musa al-Ash'ari. Dia kata sebahagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan empunya uban. Apa dia makna empunya uban? Siapa dia? Orang tua lah. Jadi maknanya sebahagian daripada kita mengagungkan Allah Taala kena hormati orang tua. Tapi zaman lah ni macam saya nampak lah anak-anak muda kalau di Facebook lah, Allah komen-komen tu pada orang, kadang-kadang orang tua-tua tu biadab lah saya rasa. Dan at least kalau contoh tak setuju dengan dia pun pada isu politik ke apa, at least cakap tu janganlah mempermainkan macam perli-perli sama macam ni kan. Teruk lah. Tu teruk. Ni nampak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya menghormati orang tua. Anak muda lah ni nampak macam benda tu dah terhakis. Dah terhakis. Di kalangan orang-orang muda. Baik. Wa hamil Quran, dan apa dia? Menghormati pembawa Al-Quran. Itu dia. Pembawa Al-Quran ni maknanya apa? Qari, hafiz, alim, semualah, guru Quran. Tu contohnya kita ada anak kan, ada apa, guru yang mengajar Quran kepada anak kita, kena hormat, kena muliakan dia. Tu dia punya asbab keberkatan. Boleh? Jangan kita tak payahlah ustazah, tak payah bayar lah ustazah. Ustazah ni awak mahal sangat ni, RM30 sebulan dah. Tak payah ustazah. Baik saya apa cari ustazah lain lagi murah lagi. Tak boleh cakap itu. Lepas tu dia marah anak dia tak tawan. Awak anak saya tak mahu semayang lah. Anak awak saya jadi derhaka awak. Tu sebab apa? Biadab dengan apa? Guru-guru, terutama yang guru Quran. Allah RM30 bulan tak ada apa lah. Nak beli peleceh-leceh kan. Ada setengah tak bayar langsung. Tuition lagi mahal. Satu lagi sekolah-sekolah kan. Sekolah-sekolah tahfiz Quran. Bagus dia. Betul. Dia kata ustaz apa, memanglah ustaz naik kereta apa, pakai ayak Berniat. Ada sekolah-sekolah ni, kita ada dulu pernah mengajar di sekolah-sekolah kan, tahfiz. Ana pun sekarang ni, tapi alhamdulillah tak ada lah setakat ni jadi macam tu kan. Apa makan kan makan apa semua. Apa mak-mak ni orang kaya, datuk datin, tak bayar yuran sebulan RM300 kan, tak bayar yuran. Patut biar anak-anak makan di kantin tu, makan hak orang tu. Tak bayar, tak bayar. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Kita tak mahu nak sangka buruk kan, tapi nampak dia macam nampak tahfiz ni benda remeh, dia pun boleh remeh-remehkan macam tu. Padahal dia ingat dia macam tempat kebajikan apa semua. Tak tu hak orang lain bayar apa semua kan. Tu dia. Ya?
Derma apa sangat. Bagi tu kesian ni ustaz-ustaz tu kan. Saya alhamdulillah ustaz yang kaya lah kan. Ustaz-ustaz tu dia yang depa ni orang bagus dah, bukan nak minta-minta apa sangat pun. Jadi kita yang buka tahfiz tu, kita yang cari duit. Gaji dia berapa? 1,200, 1,200. Nak buat apa? Dia zaman lah dia beli apa? Dia beli apa? 1,200. Ada anak juga apa semua. Jadi nampak dia macam peleceh-peleceh. Tu betul kita kena ingat sebab apa anak kita tak jadi, apa jadi sebab kita lupa benda-benda tu. Lupa benda-benda tu. Boleh? Ada berkat. Ada yang satu lagi yang pernah tahfiz tu, mak dia yatim. Mak dia yang bekerja, anak yatim. Tapi semangat sungguh. Mak dia tu yuran on time. Mak dia yang budak tu apa Syawal, anak dia Syawal, saya ingat lagi budak tu kan. Mak dia kerja 3-4 kerja lah untuk nak bayar tu. Tu dia macam mana tu, dia kerja macam pagi dia buat kuih, dia jual kuih, lepas tu dia kerja tukang cuci, malam dia kerja Petronas pula, macam tu lah kerja apa tu, tapi on time. Anak dia macam mak rempit sampai Quran, laju betul. Mak rempit laju anak dia laju, cerdik sungguh waktu kata. Tapi itulah kesian lah bila kadang-kadang mak ya nak pergi hantar kat mana-mana. Dari kami usaha juga cari duit supaya dia pergi ngaji. Sebab bila kalau dia fikir dia susah, lepas tu dia nak mula kerja dekat Petronas tak sesuai, dia orang cerdik. Orang yang hafal Quran, takkan nak bimbing kita nak bimbing dia pergi kerja. Maksudnya budak ni pergi kerja Petronas ikut dan apa semua, sayanglah bakat dia tu. Jadi kita kena, masyarakat kena bantu. Supaya dia jadi ustaz, dia boleh masuk ke universiti, dia boleh ubah hidup, kita kena bantu. Boleh biarlah kali berapa ramai tahfiz, ialah kali tak ada duit kerja kedai tom yam, lepas tu lupa hafazan Quran dia itu. Sayang, rugi sebab kesempitan hidup. Boleh? Itu dia bagi kisah-kisah yang pernah kita lalui dululah ya. Baik, tu kata Nabi, jaga hamil Quran. Sebab tu saya tak boleh kalau saya tahu orang tu hafal Quran, saya cium tangan dia, tak kira muda ke tak. Sebab dia Allah Taala bagi inayah, Allah Taala bagi dia. Kita macam mana dia hafal? Tu kena ingat. Boleh? Dia kata ghairul qali fihi wal jafi anhu. Tapi kata Tok Guru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah berlebih-lebih dan bukanlah berkurang-kurang sangat. Tu dia. Janganlah sampai sujud kat dia pula. Tu dia, tu dah tu. Tapi jangan pula apa? Buat indah tak indah pula. Jadi kita beri sederhana. Kemudian wa ikramiz sultan al-muqsid, dan memuliakan empunya kuasa yang adil. Maknanya apa? Pemimpin-pemimpin lah. Kena muliakan. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pun, kalau kita perasan kan, Sayyidina Sufyan bin Abi Sufyan, Sayyidina Abi Sufyan kan dia baru masuk Islam. Boleh? Kita kata bila dia baru masuk Islam, dia asalnya pembesar Mekah. Kemudian Nabi buka Mekah, Nabi dah ketua Mekah kan. Jadi dia berada di bawah lah. Tapi Nabi ajar kita supaya apa? Kita muliakan juga orang tu, sebab dia dah biasa orang ketua. Lepas tu Nabi kata, siapa yang apa masuk ke rumah Abi Sufyan secara khusus Nabi sebut, maka dia selamat. Siapa yang ni dia selamat. Sebab Nabi nak ambil hati dia. Macam itulah kita samalah kan. Bila orang tu contohnya dah biasa jadi ketua kampung kita pula jadi ketua, kena hormat dia, kena muliakan dia. Boleh? Tak boleh dah. Halah ni hamba aku. Tak boleh gitu. Tak ada yang ajar apabila kita kuasai satu tempat, kita jatuhkan pemimpin dia, kita hina dia, melainkan orang putih. Orang putih itu kan betul tak? Bila mereka jajah satu kuasa, macam kisah Rusia kan, bila mereka jajah satu kuasa, sultan tu mereka akan jadikan pencacai najis. Tu dia. Nabi tak ajar gitu. Nabi tak ajar. Kalau orang tu dia biasa mulia, dia biasa, kita muliakan dia, jaga hati dia. Satu Nabi bila dapatkan Nabi kan kahwin dengan puteri yang bayi kabilah tu, sebab nak raikan kemuliaan mereka. Macam Juwairiyah betul. Juwairiyah daripada Bani Mustalik kan kena tawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia pakai anak dan sebagainya. Maka Nabi
waktu tu Juwairiyah jadi hamba tawanan pada seorang sahabat. Lepas tu bila para sahabat faham, kita kata apa, mesti kita muliakan orang yang dah biasa mulia, ambil hati dia, maka dia bagi pada Nabi, maka Nabi kahwini dia. Boleh? Begitu dia juga Sofia kan puteri bagi ketua Yahudi kan, Huyai bin Akhtab, nikah supaya awak ambil hati. Boleh? Islam jaga tu benda-benda tu kita. Jadi sebenarnya VIP ni ada, unsur VIP tu ada, kita kena ambil perhatian. Tapi ada benda yang tak boleh. Macam tadi kan, sembahyang dia tak ada lah. Macam contoh, macam saya pergi masjid, dia pergi buat khusus. Yang ni ustaz ni dia bagi kat sejarah pertama, yang ni penceramah, tak boleh siapa tak boleh itu. Siapa yang main dulu, contoh saya main lewat kan ada dia kosong. Kena penuh tak boleh ni maksudnya. Siapa yang awal? Sepatutnya tak boleh lah, sepatutnya. Sampai sultan datang bersemayang. Bersemayang kan. Kan. Tapi sultan tu betul. Waktu apa? Waktu dia datang baru sembahyang kan. Jadi tak kosong lah. Dia tak kosong. Boleh? Betul. Baik. Dalam riwayat haqqu kabirana. Boleh? Okay, wa an Amr bin Shu'aib wallahu ta'ala alam. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Dah 11.30 dah tak pasal. Insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi Cik Leha, Ibu Ros, Ibu Wan, Ibu Azian, Cik